Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk berkongsi sekali lagi tentang tajuk hantu. Baik, kali ini saya nak berkongsi tentang satu makhluk daripada golongan jin ataupun makhluk halus, iaitu toyol. Jadi toyol ini merupakan satu makhluk jin yang popular di kalangan masyarakat kita, masyarakat Melayu, masyarakat Nusantara ni, yang dipelihara bagi tujuan untuk mencuri terutamanya. Ada yang mengatakan pembelaan toyol ini merupakan sebahagian daripada saka, sebab bila kita sebut saka ni, dia memelihara sesuatu makhluk halus ataupun jin bagi tujuan untuk mengikuti arahan dia. Jadi bagaimana terwujudnya toyol ini? Ada berbagai-bagai versi dan berbagai-bagai pendapat ikut kepada orang tu kan. Mungkin orang tu ada pengalaman. Bagi saya pun ada pengalaman juga tentang merawat orang yang terkena gangguan toyol ni. Jadi sebelum saya cerita tentang pengalaman saya nak ceritakan sedikit tentang kejadian toyol ni. Jadinya asal-usul toyol ni, pendapat pertama mengatakan untuk mewujudkan toyol perlu ada bahan dia. Jadi bahan dia adalah berupa seorang bayi yang meninggal, yang disalai selama 40 hari dengan jampi mantra yang tertentu. Jadi bayi yang dipilih itu merupakan bayi sulung yang mati pada hari Selasa. Jadi bila seseorang bayi itu meninggal, pada masa itu juga dia perlu melakukan upacara tersebut supaya tempoh 40 hari itu tak lebih. Kalau lebih tak menjadilah. Itu syarat dia. Pendapat yang kedua mengatakan kewujudan toyol ini merupakan satu perjanjian dengan jin yang tertentu, yang kita nak mengambil anak dia ataupun kita mencuri anak jin dengan menggunakan jampi mantra tertentu supaya seseorang tu dapat memiliki anak jin tersebut untuk dijadikan toyol. Untuk mendapatkan toyol ini, seseorang itu perlu menguasai ilmu yang tinggi tentang cara untuk mendapatkannya. Ada syarat yang tertentu seperti memberi darah daripada ibu jari kaki kepada toyol yang akan dibelanya. Semestinya toyol ini merupakan salah satu makhluk jin dan makanannya sudah tentulah yang berunsurkan darah. Jadi tuan yang memelihara dia tu perlu memberi darah kepada toyol supaya toyol itu sentiasa dapat mengikut arahan dia. Ada juga yang mengatakan toyol ini perlu diberi makan dengan telur ayam. Dan ada juga yang mengatakan ia perlu disusui oleh seorang ibu yang mempunyai susu ataupun isteri kepada pembela toyol ini, ataupun kalau tuan dia seorang perempuan, dia perlu menyusui toyol tersebut. Sebab kita tahu kan, toyol ni dia seperti bayi. Kita tengoklah keadaan toyol tu macam mana dia dicipta. Sama ada dia dicipta melalui bayi yang telah meninggal, ia perlu disusui macam tu, ataupun dia diambil daripada golongan jin untuk dijadikan toyol, ia perlu diberikan darah. Kebiasaan yang kita tahu, toyol ini merupakan satu jin yang kecil dan kewujudan tu berasal daripada bayi dan sikapnya seperti kanak-kanak. Jadi bila dia berperangai seperti budak-budak ataupun kanak-kanak, dia sentiasa leka dengan kerja dia. Itu kesukaran yang dialami oleh seorang pembela toyol. Antara kegemaran toyol ni, dia suka bermain dengan kacang hijau, duit shilling 10 sen, ketam, guli dan bahan-bahan yang tertentu yang lain. Jadi apabila seekor toyol ini hendak melakukan tugas dia mencuri duit, cara untuk mencegah daripada duit kita hilang, kita letakkan barang-barang tersebut di kawasan-kawasan yang kita simpan duit tu. Apabila datangnya makhluk toyol ini, maka dia akan leka dan seterusnya mungkin kita mampu mencegah daripada duit kita hilang. Kelebihan toyol ini, dia mampu menyelinap di segenap sudut rumah untuk tujuan mencuri. Letaklah kita punya barang berharga ataupun duit di mana-mana tempat sekalipun, ataupun di dalam Al-Quran pun dia mampu untuk mencuri. Al-Quran tu merupakan satu buku yang perlu kita baca dan amalkan. Jadinya rupa paras toyol ini yang kebiasaan kita tahu, kita pernah lihat, kita pernah dengar, badan dia berwarna hijau, matanya berwarna merah. Pengalaman saya sendiri pernah merawat orang yang terkena gangguan toyol ni. Daripada pesakit dia tu, dia memberitahu badan dia berwarna hitam dan di atas kepala dia berwarna putih, macam tak cicak tu kan. Ada yang berwarna macam tu. Di rumah pesakit yang saya rawat tu, duit selalu hilang. Dan dia sempat mengatakan dia pernah ketuk kepala toyol tu, hilang toyol tu. Wallahualam. Sebab bila saya pergi sana, saya tunggu
sampai siap solat lagi di rumah pesakit tu, tak ada pun toyol. Tak tahulah, mungkin dia tahu yang saya ada di sana, dia takutlah nak datang kan. Tapi bila saya balik nak dekat sebulan tu, dia jadi balik. Tuan rumah tu sepatutnya kena memperbanyakkan amalan. Kalau kita nak simpan duit, baca ayat kursi siap-siap. Niat jadi pendinding supaya jin syaitan ni, terutamanya toyol, tak nampak duit tu. Jadinya risiko kepada pembela toyol ini banyak. Dia terikat kepada syarat-syarat dia dan sentiasa perlu menjaga toyol ni dengan sebaik mungkin. Toyol ni kadang ada yang membela, dia letakkan di dalam botol ataupun di dalam buluh ataupun di dalam tempayan kalau tak guna toyol tu. Bila kita bela toyol, ia salah satu saka. Dan apabila kita tidak menjaga toyol ini dengan elok, dia akan mengganggu tuan pemilik dia dan keluarga pemilik dia. Dan bila tuan dia meninggal, dia perlu mencari pengganti. Ada juga yang mengatakan kalau siapa nak toyol, kena beli. Jual dalam botol, dalam tempayan. Jadi toyol ni merupakan satu makhluk yang bukan sahaja berada di negara kita. Di negara lain pun ada. Tujuan dia sama, untuk mencuri. Sebab badan dia kecil, dia boleh menyelinap masuk dengan mudah. Tapi perangai dia macam budak-budak. Itu kelemahan dia. Bila perangai budak-budak ni, dia sentiasa leka dan lalai. Sekiranya tuan dia dah tak nak dah bela toyol ni, tuan dia perlu mencari pengganti atau memulangkan semula toyol tu ke tempat yang dia beli, ataupun dia perlu buang bersama dengan acak yang dia perlu buat ke dalam sungai. Itu saja tentang toyol. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe ataupun komen di bawah video saya ini. Di musim virus corona ni, kita kena patuh pada arahan kerajaan supaya tetap berada di dalam rumah. Stay at home.